Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berhimpun pada malam ni sekali lagi. Mudah-mudahan malam Jumaat kita ni terisi dengan ibadah. InsyaAllah dia bermula pada malam ni sebenarnya yang Allah sembunyikan suatu waktu yang Allah akan mustajabkan doa. Jadi kita tak tahu dia waktu bila, dan bila masuknya hari Jumaat. Jadi selepas dia solat maghrib tadi dah Jumaat dah. Jadi sampailah maghrib esok. Jadi kita kena cari satu hari, kita kena cari satu masa yang Allah sembunyikan, Allah rahsiakan, tempat mustajab doa. Sebab itu Allah nak minta kita sentiasa berdoa sebenarnya. Sentiasa berdoa. Berdoa ni bukanlah semestinya Allahumma salli alaihi wasallam kita kena ambil wudu, pakai telekung, lepas tu tanda tangan, tak. Bila-bila masa kita boleh berdoa. Tengah masak pun boleh doa, tengah basuh baju pun boleh doa, kan. Jadi cubalah insya-Allah kita cari, ya. Mudah-mudahan Allahumma SWT, semua masalah yang kita hadapi Allah berikan jalan keluar insya-Allah. Amin. Hari ni 878 kes COVID, kan. Makin dia tak bagi keluar, makin naik pula. Itu yang susah tu. 878 salah seorangnya abang saya, Ustaz. Mohon ramai-ramai nanti doakan ya, moga abang saya sembuh. Oh, insya-Allah. Oh, positif COVID Abang sulung saya stage 3. Masya-Allah. Stage 3. Sebab dia ada diabetes kan. Ya, masya-Allah. Dia belum ambil vaksin lagi Baru first dose Sinovac. Oh, Allahu Akbar. Itulah insya-Allah kita doakan sama-sama moga abang Puan Sri sihat dan Allah keluarkan daripada segala masalah dan Allah sembuhkan penyakit insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita masuk terus. Kita dah sampai pada ayat yang ketiga. Lepas ni kita tadaburkan maksudnya kita baca dulu ramai-ramai. Saya baca dulu first. Kita betulkan makhraj kita. Okey. Kemudian kita baca ramai-ramai. Kemudian saya tadaburkan. Kita baca 3 ayat. Ayat pertama, ini ayat yang keempat, kelima dan keenam. Ayat ketiga, ayat keempat, kelima dan keenam insya-Allah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, terus Okey, kalau kita baca Quran yang sunnah dituntut untuk baca bismillah tu hanya permulaan surah saja. Permulaan surah. Tapi kalau kita dah baca kat tengah-tengah, tak disunatkan lagi lah baca bismillah. Dia hanya yang disunatkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kata Nabi SAW, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau kamu baca Al-Quran, fasta'iz, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila fasta'iz tu adalah isti'azah. Isti'azah adalah istilah kepada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau basmalah dia adalah istilah kepada bismillah. Kalau hauqalah, tahu hauqalah? Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kalau yang tasbih, tahmid, takbir semua tahu kan, insya-Allah kan. Tu. Tahlil. Yang lepas baca Yasin Ustaz tu tahlil lah kan. Tak, tahlil tu adalah istilah kepada kalimah la ilaha illallah. Tahlil adalah istilah kepada kalimah la ilaha illallah. Jadi di semua ada istilah dia. Jadi isti'azah dipanggil lafaz ataupun istilah kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kata Nabi SAW, idza qara'tal Quran, kalau kamu baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan pada Allah. Jadi isti'azah yang sunnahnya, isti'azah yang sunnah. Tapi kalau kita baca bismillah, dapat pahala tak Ustaz? Dapat pahala sebab bismillah juga sebahagian daripada Al-Quran. Cuma kalau nak ikut sunnah mana? Kita kadang-kadang tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita terus masuk bismillahirrahmanirrahim ala sirat kan. Tapi mana yang lebih sunnah? Auzu ke bismillah? Jadi auzu lebih sunnah kalau pada pertengahan ayat, pertengahan surah ataupun pertengahan ayat. Tapi kalau di awal surah, sunnah kita baca auzu kemudian bismillah sebab bismillah turun dengan permulaan surah. Permulaan surah. Kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah turun tanpa bismillah sebab dia turun dalam peperangan.
dia turun dalam peperangan. Jadi tak ada bismillah. Kenapa tak ada bismillah? Rupanya pada kalimah Ar-Rahman itu Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu bukti Allah sayang kepada semua hambanya, sama ada beriman ke tak beriman. Jadi kalau macam hujan, bukan atas rumah orang Islam dia hujan, sebelah bukan orang Islam tak hujan, tak. Semua makhluk Allah akan dapat hujan. Jadi kalau seorang tu berniaga, ya semua layak akan dapat untung. Tak kira lah dia beriman ke tak beriman ke, semua layak dapat untung. Oksigen Allah SWT, semua dapat oksigen yang sama. Kemudian cahaya matahari, semua dapat cahaya matahari yang sama. Itu tanda Allah sayang pada hambanya yang semua hambanya, semua makhluknya. Tapi Ar-Rahim itu khusus kepada hamba Allah yang beriman saja. Maksudnya kalau dia infak 10%, Allah akan lipat kali gandakan. Itu rahimnya Allah. Kemudian Allah SWT, kalau dia buat amal kebaikan, Allah gandakan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Itu rahimnya Allah. Jadi hanya pada yang berimannya. Jadi kalaulah dalam peperangan turun Bismillahirrahmanirrahim, Bara'atu minallah, surah At-Taubah, nescaya Nabi SAW takkan sampai hati boleh bunuh orang-orang kafir ataupun berperang dengan orang kafir, sebab pada kalimah Bismillah itu memberi bukti bahawa Allah pun sayang semua makhluk, sama dia beriman ke tak beriman, Allah sayang. Allah sayang. Sebab itulah surah Taubah turun dalam peperangan tanpa bismillah. Dan kemudian bara'atun minallah, maksudnya pelepasan diri daripada Allah. Jadi Allah berlepas dirilah. Maksudnya ketika itu Nabi Muhammad kalau dia nak bunuh, boleh bunuh. Tapi Nabi SAW dalam peperangan tak pernah bunuh orang kecuali seorang. Saya nanti kita bincang siapa namanya. Seorang je Nabi bunuh. Okey. Yang lain semua Nabi cederakan je. Nabi cederakan dia supaya dia ni tak melawan lagi, ataupun selepas ni dia tak musuh Islam lagi. Nabi cederakan dia. Nabi cederakan. Seorang je yang Nabi bunuh. Seorang je yang saja yang Nabi bunuh. Yang lain tak. Yang lain Nabi cederakan. Sebab itu inilah maksudnya rahimnya. Ataupun Nabi pun dipanggil Nabiur Rahmah kan. Rahmah, Rahim, Rahman daripada kalimah yang sama Rahimah, Rahamim. Okey. Lepas tu Rahman, Rahamim, Alif Nun. Rahim, Raha, Ya Mim, dia Rahama tu. Rahimah tu dia punya kata dasar dia. Rahimah kata dasar dia. Jadi rahmat juga adalah maksudnya daripada kalimah Rahimah, iaitu pengasih. Jadi Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad, Nabi Rahmah, Nabi yang menyebarkan kasih sayang. Sebab itu Nabi tak bunuh kecuali seorang je. Yang lain Nabi cederakan dia. Okey, itu kisah tentang tu insya-Allah. Cuba sedikit lah. Okey, jom kita masuk. Ain, kalau kita tadi A ni lepas A, kalau Ain kita sepit sikit. A. Sebenarnya makhraj Ain dengan Hamzah ni, Kak Suhaila duduk luar rumah, motor lalu. Sebab dia punya belakang dia gambar kat anjung rumah tu kan. Ingat motor lalu. Okey. Saya kat Mekah ni. Tapi ni saya bukan apa nama Allah SWT. Saya bukan green screen. Saya memang print atas canvas. Sebab kadang-kadang kita terpaksa live pakai handset kan. Jadi kalau saya pakai green screen, saya angkat tangan dia hilang. Jadi kadang-kadang kat TV ataupun dekat radio, dekat FB macam IKIM, nanti tak cantik kan. Jadi saya memang print. Kalau nak boleh PM saya. Nanti saya tolong printkan. Kan? Ada kawan tolong printkan. Yang ni pun saya asalnya nak beli. Tapi bila saya nak bayar, dia kata tak apa, saya infak je. Allahu Akbar kan. Jadi infak tu gambar Masjidil Haram. Yang sebelum ni kan minggu lepas kan gambar Masjid Al-Aqsa kan. Masjid Al-Aqsa pun print, bukan green screen. Bukan green screen Jadi saya beli gantung ni. Okey, insya-Allah. Okey, jom. Ain, okey. Makhraj Ain ni dia kita sepit a. Kalau yang Hamzah dia a dia dia sepit sikit bagi ni. Jadi kalau tanya makhraj huruf alif, huruf Hamzah dekat sini, dekat halqum kita, pangkal halqum kita. Okey, lepas tu
Ain tu kita sempit. Macam tu. Dia A dengan A je. Itu beza dia. Tapi makhrajnya sangat jauh sangat jauh. Kalau kita salah sebut memang akan lari makna lah. Contoh nama seorang tu Muhammad Naim. Naim nun alif ain mim Naim. Naim ni maksudnya adalah yang baik, yang diberi nikmat, sebab nikmat tu maksudnya yang baik. Nikmal maula wa nikman nasir kan. Jadi yang baik. Okey. Tapi kalau kita tukar kepada amzah Naim, kita panggil Naim, eja pun N-A-I-M kan, Naim. Naim ni asal kalimahnya adalah nama, nun alif mim. Nama yanamu naimun, maksudnya orang yang tidur. Orang yang tidur. Jadi kalau panggil Naim, orang yang tidur, Allah tidur je lah anak kita tu. Tidur je kan. Lepas tu kita gabungkan pula nama Firash. Sedap nama Firash ni. Firash ni dalam bahasa Arab maksudnya tilam. Tilam. Tilam furushim marfu'ah kan. Okey. Tilam yang lembut marfu'ah. Okey. Allah SWT dia panggil tilam. Jadi Naim Firash, orang yang tidur, tilam, memang tidurlah terus. Kan? Tidur terus lah. Wujud nama Muhammad tu. Muhammad maksudnya yang terpuji, yang sentiasa dipuji. Jadi siapa orang yang tidur dipuji? Ashabul Kahfi kan? Ashabul Kahfi. Tidur yang dipuji kan? Okay. Jadi Ain dengan Amzah sangat jauh dia punya makna dia. Sangat jauh. Macam kita bincang yang lepas, huruf Qaf dengan huruf Kaf. Sangat jauh. Qarib bermaksud dekat. Karib bermaksud menyusahkan. Jadi kalau sahabat qarib, sahabat yang dekat, sahabat yang rapat. Tapi kalau sahabat karib, K-A-R-I-B, karib, itu maksudnya sahabat yang menyusahkan. Makhraj, kan? Sebab itu kita kena penting makhraj. Makhraj ni apa? Dia berasal dari kalimah kharaja. Kharaja ni keluar, kan? Jadi makhraj tempat keluar huruf tu, tempat keluar bunyi tu. Tempat keluar bunyi. Yang minggu lepas kita kata kalau kita salah picit button butang piano tu, dia akan keluar bunyi lain. Dia akan keluar bunyi lain kan. Jadi macam tu jugalah kalau kita Allahumma salli alaihi, kalau kita mengaji, baca Quran, salah makhraj, lari makna. Salah makhraj, lari makna. Okey, jom. Jadi ain kena sempit sikit. Jadi ala siratim. Okey, ala siratim mustaqim. Okey. Ala siratim mustaqim. Okey. Sod, Allah dia jadikan bentuk-bentuk dia macam ni. Kalau sin nampak gigi. Kan gigi. Kalau shin macam ni lah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim kan. Syaitanir rajim. Okey. Kalau sin gigi nampak. Kan? Bis. Okey. Tapi yang ni mulut kita macam ni lah. Macam huruf sod. Macam mana nak belajar? Aus. Aus. Kalau yang sin as. Nampak gigi. As. Kalau yang shin ash. Penting ni. Kita solat nak kalimah syahadah, asyhadu alla, bukan asyhadu alla. Kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna, bukan asyhadu, asyhadu. Itu kan penting tu. Jadi aus, okey, sad. Okey, jadi ala siratim, ta juga macam mulut kita. Tim, pa tebal. Siratim. Okey. Kalau buah tin itu buah. Tapi kalau tin, tayanun itu tanah. Kan jauh. Tin dengan tin. Kan? Khuliqal insanu min tin. Kita nipiskan huruf ta. Patutnya ta, min tin. Jadi min tin. Min tin diciptakan manusia daripada buah tin. Rupanya kita diciptakan daripada buah tin. Kan? Kita ni manusia diciptakan daripada tanah. Tanah tin, tayanun. Itu kena bagi makhraj dia. Jadi ala siratim mustaqim. Okey. Sin nampak gigi. Mus.
mustaqim. Jangan mustaqim. Lalu kita berjumpa inna ma'al usri yusra. Kita kadang-kadang baca inna ma'al usri yusra, usri yusra. Sedangkan usri yusra. Dia jangan ada bunyi usri yusra. Tu kadang-kadang kita ngaji yang tu kan. Jadi sama juga mustaqim, mustata nipis. Mustaqim, qim ni qiu, qim, mustaqim. Macam tu boleh? Jom. Saya sebut 1, 2, 3 kita mula sama-sama Okay, 1, 2 mula. Kita buka. Okey, semula. 1, 2 mula. Okey, alhamdulillah. Sebab itu kita kadang-kadang ni kalau tak ada orang tegur kita, kita akan selamanya kita ikut yang kita dah biasa. Tapi bila saya sebut sod macam ni sebutannya, ta macam ni sebutannya, qaf kena tebal macam ni, semua automatik kita akan terus perbaiki. Itu kelebihan kita belajar Al-Quran ni, masya-Allah. Kalau kita belajar sangkut-sangkut, kita dapat 2 pahala. 2 pahala. 1 pahala belajar, yang kedua pahala dia berusaha tu untuk memperbetulkan bacaan. Jadi tak ada masalah kalau tersangkut-sangkut ke, tak lancar ke, apa ke. Tu normal lah, kita dapat 2 pahala. Berbanding kalau macam orang yang dah laju, macam saya, alhamdulillah dah boleh baca, saya dapat 1 pahala je. Tapi saya tak dapat pahala yang berusaha, yang dua-dua yang susah-susah tu. Terbelit-belit lidah kita tu, tu tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Jadi kita orang Melayu ni untung lah sebenarnya. Untung sangat. Sebab bukan bahasa kita, ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Okay. Jadi bila kita belajar untuk perbaiki, ikut sebutan Arab, ikut sebutan Nabi SAW, dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Jadi malam ni insya-Allah. Ain, lam, alif maksura 3. Sod, ra, ada alif kecil, ta, ada 6 dah, 7 dah. Mim, sin, ta, dah 10 dah. Qaf, ya, mim, 13. 13 kata Allah, 1 huruf ni kata Nabi SAW, alif lam mim bukanlah 1 huruf, tapi alif tu 1 huruf, lam tu 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau disebut alif, Allah akan gandakan 10 kali ganda. Mim, lam satu huruf ni 10 kali ganda. Mim 10 kali ganda. Hari ni baru satu ayat 13 huruf. 13 kali 10, 130 pahala kita. Macam kita baru kejap ni ada orang bank in dalam akaun kita RM130. Macam itulah istilahnya. Macam ada orang bank in RM130. Belum jumpa lagi yang ni. Ayat yang ke-6 ni. Litunzira qauman ma unzira. Lagilah. Lagilah kita akan banyak. Okey, jom. Yang seterusnya kita pindah pada ayat yang ke-5. Okey. Okey. Tanzilal azizir rahim. Okey, macam mana kita sebut huruf ta dia adalah huruf T. Huruf ta adalah huruf T. Okey. Kemudian baris atas A. Itu kena ingat. Nanti saya rasa Puan Sri nanti kita buat satu satu bengkel tajwid kaedah Arumi yang saya punya ni. Macam mana nak kuasai, boleh insyaAllah nanti kita buat satu bengkel kaedah Arumi. Maksudnya kita bukan merumikan Al-Quran, tapi kita menguasai hukum tajwid berdasarkan tulisan Rumi. Macam tadi yang kita sebut ing sebelum ni, ing. Setuju. INK, dakwah ing. Macam mag, M-A-G, mag. Macam sebutan perkataan mag. Kita sebut, tolong ambilkan mag tu, tak ada kan? Tapi kalau kita ngaji, kita kata ghairil maghdubi, bunyi kan? Ghairil maghdubi. Kenapa bunyi maghdubi? Tapi kalau ambil mak tu betul tak? Tolong ambilkan mak tu. Mak lah. Mak. Nak bayar bil. Kan kita Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rabbil.
Kalau kita pergi jawab pun tak bayar bila air, nak bayar bila api ada ke tak ada. Tak ada kan. Jadi macam itulah kaedahnya kan. Jadi tu okey. Kalau ta baris atas TA, ta baris bawah TI, ta baris depan TU, kalau ta baris mati dia ta saja, tak ada apa-apa Ini kaedahnya. Kemudian nun ni N. Nun ni N. Lepas tu cerita Piramli yang kata Pak Abu tu. Pak Abu jangan suka ketahukan orang, cuba Pak Abu pula. Huruf apa ni Pak Abu? Ni huruf ni cikgu. Saya kenal huruf ni cikgu. Ni kan huruf M dia kata. Ni bukan huruf M, ni huruf kha. Kha ketahukan kan. Huruf M tu dia masuk tajuk kaedah Arumi lah tu, dia salah. Kan masuk tajuk Arumi. Dia rumikan pula huruf Arab ni. Jadi nun N, lam L, mim M. Macam tu dia kaedahnya okey. Lepas tu nun tak ada baris apa-apa. Jadi mati tak ada apa-apa. Jadi TAN tan. Okey. Bila huruf nun yang mati ataupun tanwin baris 2 atas jumpa selain daripada huruf minum dengan lari. Mim ya nun waw mim. Okey. Ni huruf idgham ma'al gunnah, lam dengan ra idgham bila gunnah. Jadi nak ingat senang je. Kalau idgham maksudnya memasukkan bunyi nun yang mati atau tanwin ke huruf selepasnya. Jadi kita tahu idgham tu maksudnya masuk. Jadi nak ingat masuk je mana? Masuk, minum, lepas tu lari tak payah bayar. Masuk kedai minum, lepas tu lari tak payah bayar. Nak ingat huruf idgham. Okay? Jadi Zai ni ada huruf minum lari tak? Tak ada. Jadi semua huruf ikhfa. Macam tu je, senang keadaannya. Bila nun yang mati tak ada tanda mati atas dia. Tak ada tanda mati kosongnya tu. Kemudian dia jumpa huruf selain daripada huruf minum dengan lari. Mim ya nun waw mim dengan lam dengan ra. Jumpa huruf selain daripada minum dan lari, dia huruf ikhfa. Ikhfa ni maksudnya ialah sembunyi. Khufiya asal kalimahnya, sembunyi. Jadi kena sembunyikan bunyi nun tu, nun mati tu. Kalau bunyi tanzilal tu jelas, itu izhar. Jadi macam nak sembunyikan dia? Ikut kaedah Ar-Rumi saya buat adalah letak huruf G. T-A-N-G, tang. Okay. Habis Ustaz sebutannya macam ni ke? Tangzila ke? Tak. Sebab itu bila nun mati jumpa zai ikhfa, dia dengung. Jadi makhraj dengung tu kat hidung. Yang dengung berdengung hidung. Getar kat hidung tu bunyi. Tu kan. Jadi bila kita T-A-N-G, kita lepas tu bunyikan dengung, dia akan dia istilahnya gelincirkan bunyi huruf G tu. Tak jelas sangat G. Tu yang jadi ikhfa tu. Macam mana? Kalau jelas tang, T-A-N-G, tang. Tapi kalau naik kat hidung dah hilang dah yang tang tu ya. Tang, nampak? Tang. Kalau tang, okey. Tang, naik kat hidung ni. Tu. Jadi tang, tu katanya. Jadi tazilal, tang. Jadi semua macam sama. Kalau macam anfusahum, okey, anfusahum. Alif baris A, nun mat N saja. Lepas tu fa F. Jadi ANF. Susah kan? ANG dulu. Sebab ikhfa kan. Sebab fa ni bukan huruf minum dengan lari. Tak ada mim ya nun waw mim lam dengan ra, tak ada huruf fa. Jadi semua huruf ikhfa. Jadi macam mana nak selamatkan, letak huruf G. Jadi ANG ang. Ang. Jadi macam mana nak gelincirkan bunyi G tu supaya jangan bunyi G, dia naikkan kat hidung. Jadi anfusahum, itu ikhfa. Saya kalau mengajar artis setiap hari Isnin. Dia dah lama lah start PKP kita cuti. Mengajar Usra Fitrah. Usra Fitrah ni artis yang berhijrah tu lah. Saya pernah mengajar Nilofa, saya pernah mengajar Heliza, Diana Amir. Yang betul-betul saya ajar, yang memang datang jumpa saya setiap bukan setiap hari lah, seminggu dua kali, Siti Nordiana memang datang rumah. Datang office. Office saya kat Bangi tu.
Selalu datang office. Jadi daripada pagi sampai petang dia duduk dengan saya ngaji. Dia akan ngaji. Siti Nurdiana. Siti Nurdiana sebelum dia kalau ngaji tegak aje. Tegak. Saya cakap, Nana awak kan irama Malaysia. Kan irama Malaysia. Jadi cuba contohnya wajah amin aqsal, dia ngaji tu. Wajah amin aqsal. Cuba awak lenggokkan sikit jaa tu. Kan contohnya wajah kan. Sekali dia buat tak kisahlah. Nak ikut lagu awak ke ikut lagu random ke terpulang lah. Sekali dia buat wajah, orang penyanyi memang sedap kan. Lenggok-lenggok dia. Lagi irama Malaysia. Lagu asli. Memang sedap lenggok dia. Terus dia punya bacaan dia sedap dengar. Sebelum ni tegak aje. Tu ya. Jadi kita semua boleh. InsyaAllah boleh. Tu kaedah ni. Boleh? Jom. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Okey, jom. 1, 2, mula. Silakan. Okay, macam tu insyaAllah. Walaupun saya dengar dia bila kita live macam ni, problem kita adalah bila semua mengaji dia akan berlaga suara, jadi ada yang hilang, ada yang tenggelam, ada yang timbul kan. Tapi tak apa, saya ada yang saya dengar ta, lepas tu yang tang tu kat orang lain tapi okey. So tak apa, kita faham dia berlaga-laga macam tu, faham. Kita jadi sekurang-kurangnya kita boleh betulkan TNG, ingat je TNG tang. Jadi macam ni kita nak jangan bunyi tang. Sebab saya ngajar Haliza suka kacau-kacau tau. Kalau belajar dia suka main-main kan. Dia kalau macam okey, anfusahum, okey. Ijaz cuba je anfusahum. Jadi ang 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 Doraemon, nyanyi lagu Doraemon. So cakap awak ni kalau ngaji betul jangan main. Ang jumpa apa-apa semua dia nyanyi yang lirik. Jadi bukan ang sebenarnya, bukan ang. Kalau ANG memang bunyi ang. Tapi bila kita naikkan ke hidung, yang makhraj dengung, makhraj dengung hidung, dia akan terus gelincirkan bunyi ANG tu ke bunyi dengung. Jadi ANG ang, jadi nampak? Ang sebab naik hidung. Anfusahum tang. Okey, kalau bunyi tang, TNG tang. Jadi tanzilal azizir rahim. Okay, jom 1, 2, mula. Okey, alhamdulillah. Tu. Cuma apa beza huruf makhraj huruf zal dengan zai? Zai ni ada eko. Zai ada eko. Kalau zal dia tak ada eko. Macam mana nak sebut huruf zal? Huruf zal ni lidah kita kena lebih daripada gigi. Macam ni Zal. Sekejap saya tunjuk. Allahumma salli saya terjumpa gambar apa nama? Okay. Dia suruh ngaji. Ni apa Ni gambar kucing. DHO do dia kata. Yang cikgu mengaji. Ni Trump. Sa nampak mulut Donald Trump tu. Okay. Aku tengahnya lah. Guru ngaji, dia kata nampak. Ni huruf ha besar. Kan? Okey. Yang ni ada dia. Saya jumpa ni juga yang seronoknya. Satu lagi. Ni dia kata ni bila mim mati kan iklab. Nun sukun ketemu dengan ba,
Iklab. Jadi iklab. Jadi me, jangan rapatkan, jangan min. Me, macam ni, kayak mulut kucing ni. Ni huruf sa. Lidah kena lebih daripada gigi kan. Okey. Jadi sa ni, ini apa ni? Shin. 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 Okey. Ni kho. Yang ni I suka yang ni. Kho macam nak muntah. Kho kan. Kita kalau nak sebut huruf kho yang betul macam nak muntah. Bunyi bunyi kho tu. Bukan ho. Kan? Bukan ni kho. KHO. Jadi nampak macam muntah. Kho tu. Saya terjumpa dekat dalam ni. Masya-Allah. Okey, ni. Okey. Jadi sebutan untuk sa, zo dengan za sama. Sa, zo dengan za. Jadi gigi kita, lidah kita kena lebih dari gigi. Itu huruf zal. Okey. Tapi huruf zai ni tak ya. Zai ni tak nak, gigi kita, lidah kita tak lebih dari gigi. Zai. Macam tu. Tapi kalau zal, tu beza Jadi kalau kita Allahumma shalli, kalau kita ngaji idza zulzilatil ardu dia bukan zil, dia zilzalaha, sebab yang idza yang first je yang zal, yang lain semua zai je. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Satu je yang depan. Idza. Jadi kalau kita ngaji dalam surah Fatihah, alladzina siratal ladzi bukan siratal ladzina. Itu salah makhraj. Jadi urut zai. Rosak ke makhraj Fatihah kita? Tak rosak, jangan takut. Fatihah ni rosak kerana 5 sebab je kan. Dah sebut minggu lepas kan? Belum pertama kita tukar baris. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahmanu. Ar-Rahmani tukar Ar-Rahmanu. Itu salah lah. Okay. Kemudian yang kedua, Fatihah ni rosak bila kita tambah huruf. Wa iyyaka na'budu wa iyya. Tak ada huruf wa depan, kita tak wa. Wa iyyaka na'budu wa iyya. Tak ada salah Itu rosak Fatihah kita. Kalau kita solat tak sah. Bila tak sah Fatihah, tak sah solat lah. Sebab Fatihah tu rukun. Okay. Yang ketiga adalah kita tambah huruf pula. Tambah huruf. Okey. Tadi tukar baris. Yang kedua kita buang huruf. Sebab itu kalau kita ngaji, yang belakang tu kena jaga elok-elok Yang belakang tu contohnya macam Allahumma shalli, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tu kita buang huruf ya. Sepatutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, min 2 harakat. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau lagi bagus 6 harakat lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam tu. Tapi kalau tak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harakat. Tapi kalau kita terus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tu kita buang huruf ya, tu rosak Fatihah kita. Rosak Fatihah kita. Okey. Yang keempat adalah buang sabdu. Iyyaka na'budu. Na'budu pun tak apalah. Itu dari sudut makhraj. Okey, dimaafkan Fatihah kita kalau disebut makhraj, sah solat kita. Iyyaka na'budu pun na'budu lah. Sepatutnya na'budu, budu. Kan kita belajar kan huruf dal ujung lidah kita ni kat gigi atas. Belakang gigi atas.
Iyyaka na'budu budu. Kan kita dah praktis yang minggu lepas kan, macam mana cara dia? Macam mana? Ingat tak? Budak-budak makan dodol dekat kedai, mengada-ngada budak-budak ni. Budak-budak ni kan, budak-budak makan dodol dekat kedai, mengada-ngada budak-budak ni. Jadi kul huwallahu ahad, Allahu samad. Fi amadin mumaddada. Dada bukan dadah. Dada memang macam mengada-ngada lah. Itu makhraj huruf dal yang sebenarnya. Okey. Kalau iyyaka kita tak buat macam tu, tak buat sabdu. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada sabdu. Rosak Fatihah kita. Rosak Fatihah kita. Dan yang kelima, kalau kita baca dalam keadaan tak tertib. Apa maksud tak tertib? Suka-suka je. Ayat 4 jadi ayat pertama jadi ayat yang kelima. Tu. Dia kata Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil-alamin, Iyyaka na'budu. Tak. Tu memang tu akan rosak lah. Tapi tak ada orang baca tu kan. Kalau ada orang baca macam tu, kita ketuk kepala dia, semayangkan ramai kan. Semayangkan ramai. Macam tu Jadi tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makhraj huruf. Kita makhraj huruf Okay, jadi kalau Fatihah tak ada masalah. Okay, jadi Azizi, Zai, semua Zai dan Rahim. Jom. Kita dah baca kan? Dah. Okay, jom. Kita pindah yang seterusnya, ayat yang ke Allah SWT, ayat ke-6. 6. Okay. Sama juga, ta jumpa nun yang mati, jumpa huruf Zal. Kita lebih bergigi Okey. Litun. Okey. Bila tun pula T-U-N-G. Fa ni T-U-N-G, tung. Okey, bunyinya litung. Tapi oleh kerana kita akan dengungkan kat hidung sebab fa ni dia dengung dua harakah. Jadi kita akan gelincirkan bunyi G tu, tak bunyi G sangat. Jadi bunyi macam ni. Litung zero di hidung. Litung kalau tak litung kan. Tapi dia bunyi bukan bunyi litung, dia bunyi litung zero qauman ma, tanwin jumpa mim. Tadi ada huruf minum tak? Mim, ya, mim dah awal mim dah kan. Jadi dia huruf idgham. Maksudnya mim yang pertama bunyi dia masuk kat mim yang kedua. Jadi litudhira qauman. Mim ni makhraj bibir. Makhraj bibir. Mim. Ba. Pa. Waw. Wa. Jadi mim, ba, fa, wa. Ni semua makhraj bibir. Ba bibir. Ma bibir. Ma pa bibir. Lepas tu wa bibir. Ini makhraj bibir ni. Semua makhraj bibir. Lepas tu bibir dalam bahasa Arab ialah apa nama dipanggil syafa. Kan? Jadi syafawi. Jadi huruf yang berkaitan dengan izhar syafawi, ikhfa syafawi. Jadi dia berkaitan huruf mim dengan ba. Tu. Okey, mim dengan ba. Nanti kita akan bincang tentang tu. Jadi ikhfa syafawi, izhar syafawi tu adalah hukum mim yang mati. Mim ni huruf bibir. Okey, lituzira qauman ma. Okey, bila ada berombak ke atas tu, berombak yang alif, yang baris berombak macam tu, tak payah pening-pening nama dia. Itu adalah 4 ataupun 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jadi tak payah pening. Okey, cuma berbeza kalau pada huruf. Kalau alif lam mim tu huruf, itu 6. Itu lain lah. Sebab ini kalimah. Kalau huruf macam tu alif lam mim itu semua 6.
Tapi kalau dia pada kalimah macam ni, pada perkataan, dia berombak tu semua hukumnya adalah 4 atau 5 harakat. Nama dia kat sini adalah mad. Ni apa ni? Sebab dia berpisah ma dengan unzira, dia berpisah dua kalimah. Dia panggil mad jaiz munfasil. Kalau dia rapat dalam satu kalimah ulaika tu dalam satu kalimah dia panggil mad wajib. Tak payah tahu-tahulah tu. Susah nanti pening kepala kan. Tapi kalau nak tahu juga senang aja. Kalau pisah-pisah ni pergi jaiz. Jabatan Agama Islam Selangor kan. Jadi mad jaiz kalau berpisah, ma dengan unzira berpisah kan dua kalimah. Jadi kalau pisah-pisah pergi jaiz. Macam tu je nak ingat. Kan tu mad jaiz lah nama dia, mad jaiz. Okey, mad ni banyak ada 17 mad. Jadi pening kalau kita nak hafal mad ni. Tak payah hafal, kita hafal simbol je insya-Allah lepas ni. Allah, tapi kalau nak belajar tajwid kaedah Arumi ni sekurang-kurangnya 4 jam punya bengkel. Okey, lepas tu kalau nak pecah bolehlah kita macam Sabtu Ahad kan. Sabtu Ahad kita buat 2 jam. 2 jam boleh Sabtu Ahad. InsyaAllah. Kalau nak minggu depan saya free lagi. Minggu depan Sabtu Ahad. Free lagi. Kalau minggu satu lagi dah tak boleh dah. Ada program. Kalau kita nak buat lah insyaAllah. Nak buat malam pun boleh. Kadang-kadang malam ni lebih. Tapi 2 jam macam tu. Kaedah Arumi insyaAllah kita buat. Okay. Kemudian jumpa lagi unzira. Nun mati jumpa zal lagi. Jadi UNG tapi jangan bunyikan tu sebab kita akan pergi ke hidung. Jadi unzira za unzira aba dua harakat ada alif. Aba bukan aba ada berombak, jadi berombak 4 atau 5 harakah. 4 atau 5 harakat, jadi tak payah pening. Ini pula nama dia mad wajib. Sebab dia tak berpisah, tak jaiz lah kan. Jadi dia dalam satu kalimah, aba ni satu kalimah satu perkataan. Jadi abauhum. Okey. Mim mati, nanti belajar Mim mati ada tanda mati pendek umur. Jadi pendek bacaan dia sebab mim mati. Kan? Tapi kalau mim nanti terjumpa tak ada mati, panjang umur sebab dia tak mati. Kalau nak bincang, ini nama dia yang pendek tu dipanggil izhar syafawi. Yang panjang tu dia panggil ifat syafawi. Kan susah. Ifat syafawi lah, izhar syafawi lah. Pada saya senang nak ingin nak hafal. Okey. Yang mim ada tanda mati, pendek umur. Jadi pendek bacaannya. Jadi kita akan baca fahum ghafilun, bukan fahum ghafilun. Itu keadaannya. Tapi kalau jumpa yang ayat yang ke-8 tu. Ayat ke-8 tu. Inna ja'alna fi a'naqihim. Itu tak boleh panjang. A'naqihim a'lala kan. Tapi yang belakang tu fahum apa? Jadi mimnya tak tanda mati kan? Panjang 2 harakat. Sebab dia tak mati panjang umur lah. Macam tu. Jadi kalau dia mati pendek je. Tak payah ada harakat. Tapi kalau tak mati fahum muqamahun. Tapi kalau tak fahum ghafilun. Itu keadaannya. Boleh insya-Allah. Ghafilun. Lun ni boleh 2 boleh 4 boleh 6. Dia 2 boleh 4 boleh 6. Kalau kita nak sedap bacaan kita biar 6 lah kan. Kita kata litudhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Kalau nafas kita panjang, kalau nafas tak panjang, kita berhentilah pada aba'uhum fahum ghafilun. Tu sempurna dia punya tempat berhenti dia. Jom. 1, 2, mula. Itu
Okey, walaupun suara bercampur-campur macam ni kan, saya pun dapat tangkap kesalahannya. Ada yang sebut unzira. Dia tak bunyi dia bunyi unzira. Saya tak tahu lah siapa yang baca unzira tadi tu. Tapi Allah SWT tentukan Semula jom. 1 2 mula. Okay. Alhamdulillah. Dah tak ada tadi. Tadi ada bunyi unzira. Dia kena efak 2 harakat. Jadi U N G. Unzira. Okay. Memang susah kita nak perbetulkan, memang banyak latihan, kena alert lah, kena alert. Bila kita ngaji, malam Ustaz Rusdi dah tegur lah dekat ni unzira ni kan. Lepas tu yang fahum mim mati, jangan panjang, pendek je. Okay, jadi bila kena tegur tu, insyaAllah dia akan cepat kita ingat. Tapi kena ingat lah, kita bila ngaji, bayangkan Ustaz Rusdi tegur. Okay, jadi okay. Sebab kita akan problem sebab kita dah terbiasa baca macam tu dah. Dah lama dah sejak kecil dah. Malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin. Sampailah kita dah dewasa ni pun baca Yasin lagi. Tapi oleh kerana kita baca Yasin dulu dengan baca cara cepat kita, je. Baca nak cepat dengan cara kita yang salah dulu. Jadi kita nak perbaiki tu dia agak lambat sikit. Jadi macam mana nak perbaiki? Ingat je, kat sini Ustaz Rusdi tegur, kat sini Ustaz Rusdi tegur. Jadi setiap kali baca Yasin, ingatlah saya. Lepas tu jangan lupa lah selitkan doa untuk saya. Ingat. Okay, macam tu insyaAllah. Boleh? Jom. Sekali lagi. 1 2 mula. Okay. Alhamdulillah. Jom kita baca daripada awal, daripada ayat yang ke-4, 5, ke-6, baru saya tadabburkan insyaAllah sikit. Jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala siratal mustaqim. Kata bibir last. Tanzilal azizir rahim. Okay. Alhamdulillah. Jadi macam tu insyaAllah keadaan kita belajar macam tu. Kita betulkan makhraj dulu. Lepas tu saya akan bawa kaedah saya, kaedah Ar-Rumi. Okay, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kita yang ketiga sesinya adalah kita tadabburkan. Jom. Saya dah bagi dalam bentuk PDF. Kalau nak buka boleh buka lah, tapi kadang-kadang ada yang pakai handset ni tak boleh buka terus. Macam mana nak tengok muka Ustaz, macam nak tengok slide kan. Okay, tak apa. Saya tengok slide yang dalam skrin kita masing-masing. Okay. Saya sharekan. Okay, saya tak besarkan, saya macam ni je, paling besar. Boleh? Okay, jom. Ala siratim mustaqim maksudnya atas jalan yang lurus. Atas jalan yang lurus. Okay. Sirat hakikatnya adalah bermaksud titian ataupun jembatan. Okay, apa beza jalan ini kita panggil sirat dengan satu lagi panggil tariq. Tariq pun jalan juga. Syariq pun jalan juga. Siapa berperang pada jalan Allah, sabilillah. Sabil pun jalan juga. Jadi apa beza sirat, tariq, syariq dengan sabil? Ini sudut bahasa Okey. Sedangkan semua maksud dia adalah jalan. Okay. Perbezaannya sirat ini adalah titian. Titian ni kita nak jalan kena hati-hati. Kena berjaga-jaga. Kena cermat. Jadi siratul mustaqim dalam tafsir bermaksud agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Jadi kalau kita nak
beragama dalam agama Islam ni kita tak boleh ekstrim sangat, tak boleh laju sangat, tak boleh perlahan sangat. Jadi kita kena ikut cara Nabi SAW, iaitu panggil sirat. Orang lalu atas jambatan ni dia slow-slow. Dia bukanlah tergopoh gapa ataupun dia laju sangat. Laju sangat masuk dalam sungai. Jadi itu kenapa Allah gunakan perkataan sirat. Perkataan sirat. Tarik pula jalan raya yang besar tarik. Contohnya macam highway tu kita panggil tarik lah. Ataupun main road tu dipanggil tarik. Okay. Syarik ni maksudnya adalah jalan kecil, lorong-lorong. Macam kita mungkin main road kita ialah jalan besar, tapi lorong rumah kita tu tu dipanggil syarik. Okay. Sabil pula, sabil ni ialah track. Track ni kalau macam kita pergi taman apa rekreasi, tempat jogging tu kan ada track dia kan. Track tu orang dah buat dah. Jadi kita ikut laluan orang tu. Jadi bila sebut sabilillah, track yang telah dibuat oleh Allah. Jadi siapa yang berjuang ikut track yang Allah buat tu, syurga untuk dia. Jadi siapa yang berjuang tapi tak ikut track yang Allah buat tu, dia tak akan dapat syurga untuk dia. Jadi sabilillah maksudnya ialah maksudnya track. Macam kita infak fi sabilillah. Kalau kita infak nak buat nak buat disco, itu infak juga dalam bahasa Arab. Infak ni nafkah, belanja kan. Jadi kita keluarkan belanja untuk tapi itu bukan infak fi sabilillah. Itu bukan infak atas jalan Allah. Bukan infak atas jalan Allah. Jadi kalau bukan infak jalan Allah, itu bukan track Allah, track. Itu beza sirat, beza tarik, beza syarik dengan beza sabil. Jadi dalam ayat ni adalah ala siratim mustaqim, maksudnya atas jalan yang lurus, iaitu jalan agama Islam yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, itu. Jadi siratim mustaqim dalam tafsir adalah agama Islam. Okey. Yang seterusnya adalah bukti agama Muhammad adalah agama yang benar. Jadi Muhammad ni atas jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok-bengkok, bukan jalan sesat, bukan nak. Agama Muhammad ni adalah agama yang lurus, agama yang betul, agama yang betul, bukan agama yang sesat. Okey, tu insya-Allah. Okey, kelebihan pula kalau Allahumma salli ala sayyidina dalam slide saya ni saya bawakan ada 5 tafsir. Okay, ada 5 tafsir. Okay. Pertama tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir ni nama dia tafsir Quran Azim. Maksud ala siratil mustaqim, kata Ibn Kathir dalam tafsir Quranil Azim adalah atas manhaj. Manhaj ni program, manhaj ni modul, manhaj ni kita boleh panggil method, atas modul, atas method dan agama yang kukuh serta syariat yang lurus. Itu maksud siratul mustaqim. Jadi rupanya agama Islam ni dia adalah manhaj, dia adalah modul. Jadi kalau kita nak cari modul keluarga bahagia, jadi tak ada lain, modul tu ada dalam agama Islam. Kalau kita nak modul sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana nak takbir negara. Jadi Al-Quran adalah ataupun agama Islam ini adalah modul yang terbaik. Itu manhaj ataupun modul lah dipanggil. Jadi kata Ibn Kathir, ala siratil mustaqim tu maksudnya adalah atas modul dan agama Islam yang kukuh serta syariat yang lurus. Okey, itu yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, Ibnu Abbas kata, maksudnya bersandar atas agama yang kukuh yang diredai oleh Allah, iaitu agama Islam. Jadi ala siratil mustaqim, dia adalah agama yang diredai oleh Allah dan itu adalah agama Islam. Jadi Muhammad ni datang bawa agama ataupun jalan yang lurus, itu adalah agama yang diredai oleh Allah, iaitu agama Islam. Tafsir jalan lain, bukan jalan lain jalan lain, sebab 2 orang jalal. Pertama Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Seorang lagi Jalaluddin Al-Mahilli. Dia dua-dua orang Mesir. Al-Mahilli tu sebab nama tempat dia Mahallah.
nama tempat di Mesir nama dia Mahallah. Kalau biasa kalau kita pergi Mahatta Mahallah, Mahallah ni Allah SWT jadi Mahili, jadi Jalaluddin Al-Mahili dengan Jalaluddin As-Suyuti. Macam Rushdi Ramli Al-Jauhari, dia Johor, Jauhar kan, jadi itu yang Al-Jauhari tu. Okey, Al-Jauhari. Kalau orang Selangor As-Selanjuri, Selanjuri. Okey, jadi Jalalain. Okey. Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahili disebut kesinambungan dengan agama sebelumnya, iaitu jalan para nabi terdahulu. Tauhid serta petunjuk serta penegasan dengan sumpah sebagai menyanggah perkataan orang kafir tentangnya. Jadi ala siratin mustaqim. Okey. Agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad, agama Musa, agama Nabi atas lagi Idris, agama Nabi Adam, semua satu jalan yang sama, jalan lurus. Jadi agama Islam tu yang agama Nabi Muhammad bawa ni adalah agama daripada Allah yang lurus je. Jadi semua nabi-nabi dan agama daripada Allah tu berada pada jalan yang lurus. Termasuklah agama Islam. Itulah yang dimasukkan tentang ala siratul mustaqim. Itu kata Jalalain. Tafsir Al-Munir, almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, baru je meninggal kan dalam 5 tahun yang lepas. Dia orang Syria kan, orang Syria, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia sebut dalam tafsirnya Al-Munir, isyarat bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang tetap dan baginda Muhammad adalah benar dengan kenabiannya serta dia diutus dengan risalah yang benar daripada sisi Tuhannya. Ini yang dimaksudkan ala siratin mustaqim. Boleh? Allahumma salli alaihi. Kalau saya buka slide, muka saya nampak tak? Tak nampak Nampak juga Boleh Okey, pilih nak pin muka ustaz ke nak pin slide? Oh, boleh kita boleh pilih Kita boleh pin. Nak pin muka saya pun. Okey. Kalau itu okey, tak apa. Saya ingat tak nampak muka saya yang handsome ni, rugilah kan. Nampak. Kak Hamimah terus tutup mulut terus. Kan? InsyaAllah. Ni saya pakai bedak ni, tebal-tebal ni nampak ni. Itu putih kalau kat luar hitam sebenarnya. Tu kadang-kadang kau balik kampung kan. Dia kata, Ustaz, apa pasal kat TV nampak putih? Oh, tak tahu kat TV kan. Dia coliknya tebal kan. Dah tak pakai bedak hitam lah. Oh, dia masuk TV kena pakai bedak Ustaz. Memang kena pakai bedak. Masa balik kampung macam tu lah. Orang kampung ni tegur. Makcik-makcik kampung tegur Okey, saya buka slide balik saya semula. Okey, Alhamdulillah. Okey, jom kita masuk yang seterusnya. Ayat yang ke-5. Tanzilal Azizir Rahim. Bermaksud penurunan, tanzil ni maksud penurunan dari Al-Aziz yang maha perkasa. Kemudian lagi maha penyayang. Okey. Kenapa Allah datangkan Al-Aziz, maha perkasa ni? Iaitu Allah ada sifat yang tegas, yang ini garang. Okay, sebab itu Allah guna perkataan Aziz. Kemudian tetapi Allah juga ada sifat Ar-Rahim, penyayang, pemaaf, pengasih. Okay, jadi kenapa Allah sebut Tanzil Al-Azizir Rahim? Aziz, tegas Allah, garang Allah kepada yang kafir kepada Al-Quran dan agama Nabi Muhammad. Okay, tapi Allah akan rahim, akan sayang kepada orang yang menerima agama Nabi Muhammad ataupun menerima Al-Quran. Lawan Aziz yang selalu kita panggil Aziz kan? Ramli Sudin Aziz. Aziz tu namanya Abdul Aziz Sattar. Abdul Aziz bin Sattar. Kan masa dia berlakon Allah SWT pendekar Bujang Lapuk kan? Itu kan nama betul-betul, nama dia semua betul kan? Ni namanya siapa? Anak ni nama siapa? Oh, saya nama Aziz, B-nya Sattar. Jadi itu nama betul kan? Yang ni pula, yang saya Sudin, Sudin bin bin Dali. Sudin bin Dali. Okay. Yang ni pula saya namanya Ramli
bandnya putih, Ramli band putih, yang tu P tu putih, P Ramli kan. Okay. Jadi punya tiga-tiga ni bukan adik-beradik, bukan. Kami ni kawan daripada dalam perut lagi kan, dia kata kan, yang pendekan mustah gelak-gelak tu kan. Kami kawan daripada dalam perut lagi, dia kata kan. Okay, jadi Aziz, Ajiz. Ajiz ni maksudnya lemah. Jadi jangan panggil nama orang Abdul Aziz, dia panggil Ajiz. Ni kan sebab lawan kepada Aziz adalah Ajiz, lemah dan tu. Okey. Okey, bila sebut Tanzil Al-Azizir Rahim bermaksud bukti Al-Quran ini adalah daripada Al-Aziz dan Ar-Rahim. Itu daripada Allah SWT, bukan daripada Muhammad. Bukan daripada Muhammad. Okey. Jom kita rujuk tafsir pula. Dalam tafsir Ibn Kathir, disebut tanzil tu maksudnya, saya tak tukar lah ya, alamak. Okey. Tak apa. Saya dah tafsirkan tadi. Okey. Ni betul. Iaitu jalan dan manhaj serta agama yang datang darinya, yang telah diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Okay. Yang pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi itu maksudnya Tanzil Al-Azizir Rahim menurut pandangan Ibn Kathir. Ibnu Abbas pula dia berpendapat dalam tafsir dia adalah Al-Quran adalah kata-kata Allah yang Maha Perkasa kepada yang membenci dan tidak beriman. Sebagaimana saya sebut tadi lah. Rahim pula Maha Pengasih Allah kepada yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Al-Quran. Tafsir jalan lain pula menyebutkan bahawa Al-Aziz bermaksud di dalam kekuasaannya. Aziz ni perkasa, maksudnya dalam kekuasaannya. Okay. Ar-Rahim kepada hamba-hambanya. Jadi bila Allah kata Tanzil Al-Azizi, kata tafsir jalan lain bahawa ini adalah penurunan dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran tu adalah bukti kekuasaan Allah SWT. Dan Rahim itu juga adalah bukti kasih sayang Allah pada hambanya yang nak beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Okay. Yang seterusnya tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhairi almarhum, Al-Quran dan agama juga jalan yang lurus ini adalah datangnya dari penurunan Allah Rabb yang Maha Mulia. Rabb ni maksudnya Tuhan Tuhan yang Maha Mulia. Jadi sebenarnya Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tu adalah daripada Allah. Jadi agama pun daripada Allah. Agama yang lurus ni datangnya daripada Allah. Sebab itu saya sebut tadi lurus, tegak je. Tak ada yang menyimpang, semua lurus, tegak je, lurus. Maksudnya tak ada yang menyeleweng, tak ada yang salah, tak ada yang kurang, semua tepat. Daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi Muhammad SAW ni daripada jalan yang lurus. Jalan yang Allah telah buat je. Itu kaedahnya. Okay, tafsir tu. Jom. Kita masuk dalam tafsir seterusnya. Pukul 10 dah. Okay. Litudhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Okay. Maksudnya untuk memberi peringatan. Litudhira untuk memberi peringatan. Qauman, kaum. Ma tidak. Undhira yang telah diberi peringatan. Aba'uhum, nenek moyang mereka atau membapa-bapa mereka. Fahum, maka sebab itulah ghafilun, mereka ini lalai. Sebab tak diberi peringatan, sebab itulah mereka ni lalai. Jadi kaum jahiliyah ni dipanggil jahiliyah kerana zaman yang terputus diutus Nabi SAW. Okay. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa AS adalah 500 tahun. Jadi selama 500 tahun tu dah tak ada Nabi. Tak ada Nabi dan tak ada Rasul. Sebab itu dia panggil zaman tu adalah zaman jahiliyah. Ada pula kitab yang diwarisi daripada Nabi Isa diselewengkan. Diubah ikut kesesuaian nafsu dia. Kan? Sebab itu kalau ikut syariat Nabi Isa AS, orang-orang perempuan Masihi ni, Masih ini diambil daripada perkataan Al-Masihu Isa bin Maryam, gelaran Nabi Isa Al-Masih. Okay, jadi siapa yang mengikut agama Nabi Isa dipanggil Isa, Al-Masih. Okay, jadi orang-orang Masihi ni sebenarnya ataupun orang-orang Nasrani, okay, syariat dalam kitab Injil dia orang perempuan kena pakai tudung macam orang Islam sekarang.
Kena pakai tudung macam orang Islam sekarang. Okay, Allahumma salli alaihi wasallam. Okay. Dia kena pakai tudung macam orang Islam sekarang ni. Okay, cuma Allahumma salli alaihi wasallam, bila dia selewengkan kitab dia orang, jadi dia ubah kitab, dia kata yang pakai tudung hanya yang terlibat dengan agama je. Yang tak terlibat dengan agama tak payah pakai tudung. Asalnya semua kena tudung macam kita ni. Jadi syariat Nabi Isa tu ada dalam Al-Quran, iaitu syariat pakai tudung semua. Jadi orang perempuan Islam semua kena pakai tudung. Okay, kena pakai tudung. Tapi syariat Nabi Isa AS semua pakai tudung, tapi bila diselewengkan selepas Nabi Isa dia diangkat oleh Allah SWT, diselewengkan kitab, jadi yang terlibat dengan agama dia pakai tudung, yang tak terlibat dengan agama tak wajib pakai tudung. Sebab itu orang-orang Kristian sekarang yang kata dia ni adalah agama Nasrani, sebenarnya tak, dia adalah agama yang dia telah diselewengkan daripada agama dan agama Nasrani, ya, agama Nasrani. Okey. Sebab itu sekarang ni tinggal yang pakai tudung ni orang-orang terlibat dengan gereja je. Sister kan, sister, lepas tu Mary, Saint Mary kan, tu kan. Tapi yang lain semua tak pakai tudung, semua tak pakai tudung kan. Sebab mereka dah ubah kitab dia orang. Kalau ikut kitab Injil dan sebenar, semua perempuan Masihi ni yang mengikut agama Nabi Isa semua kena pakai tudung macam orang Islam sekarang ni. Sebab itu mereka dah selewengkan kitab. Sebab itu kata Nabi SAW, inilah zaman jahiliah, mereka jahil. Sebab mereka ni dah ubah kitab dia orang. Okey. Kemudian litunzira qauman. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun lamanya. 500 tahun tak ada nabi. Hidup dengan nafsu, hidup dengan akal, fikiran sendiri, okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aba'uhum maksudnya ialah nenek moyang mereka, okey, yang tidak diberi peringatan oleh maksudnya tak diutus rasul untuk beri peringatan, kan, fahum ghafilun. Jadi mereka ini jadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, kalau bawah tu yang warna merah tu kisah Anas ni. Yang bertanya, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya saya nak bawakan ni sebab ada hadis yang menyebutkan bahawa ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi SAW. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang baru meninggal dunia, yang tak beriman tu. Dia tak beriman. Lalu kata Nabi SAW, beliau di neraka. Maksudnya ayah kamu di neraka. Jadi yang seorang lelaki ni dia sedih sangat. Dia down lah, bapa dia dalam neraka. Tapi ketika itu Nabi nampak muka dia sedih, Nabi panggil dia. Dia kata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan bapamu dalam neraka. Okey. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni sahih tau. Okey. Jadi adakah betul bapa Nabi ni tak beriman? Abdullah kan tak beriman ke? Tak. Dalam hadis ni ada 3 syarah. Kita tahu syarah yang pertama, nampak perkataan aba'uhum sini bukan bapa mereka. Tapi aba ini maksudnya nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang Nabi yang dulu-dulu yang tak beriman tu memang tempat dia dalam neraka. Itu yang disebutkan tu. Bukanlah Abdullah bin Abdul Muttalib dalam neraka, walaupun Nabi kata inna abi tu bapaku, bukan bapaku maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib tu. Tak. Jadi aba ni dalam bahasa Arab, abi dalam bahasa Arab, aba ni maksudnya lah bapa, itu nenek moyang. Nenek moyang Nabi ada yang tak beriman. Jadi yang beriman je masuk syurga, yang tak beriman dalam neraka lah. Kan? Dalam neraka. Tapi nenek moyang macam mana tahu? Nenek moyang yang bukan nenek betul. Dia kalau ikut salasilah daripada kita, naik pada bapak kita, naik pada atuk kita kena naik pada bapak dia, itu moyang dia. Betul, moyang dia pada bapak punya moyang, moyang berbapak moyang tu. Dia bukan yang ke tepi tu. Yang ke tepi tu itu dah bukan, itu bukan ahli keluarga kita dah. Itu bukan, dipanggil ahli bait dah. Bukan ahli bait. Yang macam ke tepi pak cik bukan ahli bait. Bukan ahli bait. Jadi kalau ahli bait, jadi Abu Lahab pak cik Nabi, adik-beradik dengan Abdullah. Kan? Adik-beradik dengan Abdullah, macam mana pula?
Jadi macam tu. Jadi dia yang ke atas tu. Yang ke atas. Kalau salah silap mak dia pun sama juga. Jadi Nabi daripada Aminah bin Abdul Wahab bin Abdul Manaf di atas tu. Okay. Dia yang ke atas tu. Yang ke tepi dia tak kira. Jadi yang ke tepi ni maksudnya ada yang tak beriman. Tapi yang keturunan Nabi SAW daripada ni atuk ke atas, bapak ke moyang punya bapak, moyang punya atas tu straight tu, tu semua beriman. Sebab Nabi SAW keturunan dia tak ada yang berzina. Maksudnya tak ada perkahwinan yang tanpa nikah. Semua perkahwinan dengan nikah. Jadi zuriat yang lahir dengan nikah yang sah. Bukan zuriat yang lahir tanpa nikah yang sah. Sebab dulu, dalam zaman-zaman dulu, dia ambil perempuan ni, dia ni bersama perempuan dia dapat anak. Itu anak luar nikah. Jadi keturunan Nabi tak ada daripada anak luar nikah. Jadi Aminah, dia bukan anak luar nikah. Dia maksudnya memang keturunan dia Allah jaga sampai Nabi Adam AS. Tapi yang ke tepi tu, tu tak. Itu bukan ahli keluarga Nabi SAW. Itu bukan ahlul bait. Itu bukan ahlul bait. Kalau kita panggil keluarga ke, itu saudara. Saudara lah. Itu panggil bapa, saudara, mak, saudara. Tu. Yang adik-beradik susunan ni sampai atas ni. Sampai atas. Okay. Selesai insyaAllah. Okay. Jadi yang Nabi maksudkan yang ayahku dalam neraka tu maksudnya nenek moyang. Sebagaimana ayat ni lah. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum. Jadi bukan bapa dia betul. Abdullah bin Abdul Muttalib tu. Okay, selesai. Jom kita pergi yang seterusnya. Kita bincang tafsir pula. Okay. Tafsir Ibn Kathir menyebut bahawa litunzira. Okay. Litunzira untuk beri pengetahuan, untuk beri peringatan kepada siapa? Itu pada orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Quraisy lah. Ibnu Abbas kata untuk memberi kegerunan kepada orang-orang Quraisy. Jadi siapa orang Arab tu? Orang Arab Quraisy. Jalalain sebut diberi peringatan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, iaitu nenek moyang mereka yang tidak diberi peringatan dalam tempoh yang sangat lama. Ya, oleh sebab itulah mereka menjadi lalai dan tidak beriman dan mendapat petunjuk. Ni tafsir Jalalain. Okay, yang seterusnya tafsir Al-Munir, iaitu kami telah utus engkau wahai Nabi untuk memberi peringatan kepada bangsa Arab yang tidak pernah datang kepada mereka pemberi ingat sebelum kamu. Sebab kalau kita lihat Nabi Isa AS, dia diutus untuk bangsa Bani Israel. Bani Israel. Jadi orang-orang Arab kat situ dia tak dapat sebab Bani Israel je dapat. Sebab itu selama 500 tahun tak ada Nabi dan tak ada kitab. Itulah diturunkan Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada mereka. Okay. Tambahan pula mereka belum pernah mengetahui tentang syariat Allah. Itu yang menyebabkan mereka ini jadi orang-orang yang lalai. Tapi oleh kerana sifat kesombongan mereka tak beriman, akhirnya mereka terus lalai lah. Tapi Allahumma SWT, kalau dia ikut peringatan tu, dia adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, kan? Jadi Alhamdulillah, tu yang kita nak bincang pada malam ni insyaAllah. Jadi kita 10.17, tapi tak apalah. Ustaz, ya. Ustaz, terlupa tadi. Nak minta tolong Ustaz ajar dan huraikan tentang sebutan yang Allahu Akbar dengan Sami'allahu liman hamidah. Okey. Allahu Akbar macam ni. Dia Allahu Akbar. Okey. Alif kaf dia ada bunyi k. Itu dipanggil mahmus dalam bahasa Arab, dalam tajwid dia panggil mahmus. Maksudnya memang akan bunyi yang terkeluar macam tu. Macam ash tu bunyi mahmus juga, berangin tu. Ak. Macam kira tabat, bukan tabat bunyi kan? Tu okey. Jadi Allahu Akbar. Okey, dia bukan Allahu Akbar. Ada orang azan Allahu Akbar. Akbar actionnya dia ni kan. Macam action kan, dia bukan act. Dia akbar. Itu yang tepat. Jadi Allahu Akbar. Itu kita tanya. Okey.
Jadi kalimah takbir dalam solat rukun rukun. Jadi kena, kalau orang perempuan dia tak payah jerit Allahu Akbar kuat, tak apa. Dia yang pentingnya yang itu dipanggil qiraah. Qiraah ni baca. Bila baca memerlukan pergerakan bibir dan lidah, tanpa suara pun tak apa. Macam tu. Bibir dan lidah kita bergerak. Jadi kalau kita dalam hati je tak sah. Sebab tu rukun qauli. Qauli ni kata-kata. Jadi bila sebut qaul, dia mesti bergerak bibir dengan lidah. Okay. Lepas tu baca Fatihah. Rukun yang kedua Fatihah. Jadi qiraatul Fatihah. Jadi kena baca Fatihah ni. Jadi tak keluar suara pun tak apa. Yang penting bibir dan mulut kita bergerak. Ada pergerakan. Barulah kita dikira membaca Fatihah. Kalau kita baca dalam hati, kan, terus Allahu Akbar kan, tak sah. Sebab kita dikira tidak membaca Fatihah. Okay, itu je lah. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Okay. Allah ni kalau dia sebelumnya baris atas atau baris hadapan, dia sifatnya tebal. Tebal. Jadi Allahu Akbar kan. Tapi kalau sebelumnya baris bawah, dia sebutannya nipis. Macam contohnya min khasyiatillah, okay. Tapi kalau sebelumnya wallahi, dia tebal lam dia. Lam tu tebal. Dia memang dipanggil lafzul jalalah, lafaz yang tinggi, jadi dia kena tebal, okay. Tapi kalau kita pergi Turki kan, Turki dengan orang Turki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Kadang-kadang Allahu Akbar, ada orang Pakistan, Allahu Akbar kan. Lepas tu orang yang confused, orang Indonesia, kan? InsyaAllah, tebal tu confused kadang-kadang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia macam confused, nak tebal ke nak nipis, nak tebal ke nak nipis. Tu yang kadang-kadang dia confused sikit. Tapi orang Pakistan nipis pula Allahu Akbar. Kan? Kan macam tu keadaannya. Okey. Jadi itulah sebutan yang tepat untuk perkataan Allah. Kalau sebelumnya baris bawah dia nipis, min khasyiatillah. Tapi kalau sebelumnya baris atas atau baris hadapan, dia wallahi, kan, wallahi tebal. Boleh insya-Allah. Itulah. Ada soalan tak? Saya buka dalam 5 minit lah. Ada soal jawab ni nak tanya, boleh insya-Allah. Silakan. Ustaz, last week Ustaz ada cakap nak Ustaz terang pasal apa ni, doa khatam Quran tu. Oh ya, doa khatam Quran. Okay. Kalau kita baca doa khatam Quran, okay, depan ni kita akan baca dengan kita dah memahami makna lah kan. Okay. Allahumma arhamna bil Quran. Kita kata Allah, ya Allah Tuhan kami, ya Tuhanku, irhamna. Kasihnilah aku, sayangilah aku, kan? Bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi kita minta Allah sayang kita dengan Al-Quran. Kita baca Quran ni Allah sayang kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana, dan jadikanlah dia Al-Quran tu bagi kami, waj'alhu lana imamau, ikutan kami, wa huda wa rahmah, petunjuk dengan kasih sayang kau ya Allah. Itu maksud dia. Jadi ya Allah, kita minta jadikan Al-Quran ni sebagai ikutan kita. Jadi apa-apa kita ada masalah, rujuk Al-Quran, ikut Al-Quran. Al-Quran kata buat ni, kita ikut. Al-Quran kata jangan buat ni, kita jangan buat. Ikut Al-Quran. Lepas tu mudah-mudahan jadi petunjuk pada kita, okay, untuk melihat kebesaran Allah SWT. Kemudian huda wa rahmah, dan mudah-mudahan dia jadi kasih sayang pada Allah pada kita kan. Okay. Lepas tu Allahumma dzakirna, kan, ya Allah ingatkanlah aku, minhuma. Okay, ada ulama kata nasina, ada ulama kata nusina, dua-dua betul. Kalau nasina, kita yang sedar diri, kita ni memang jenis orang pelupa. Jadi Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkan aku apa yang aku lupa. Jadi kita ni memang pelupa lah.
Tapi sebenarnya hakikatnya yang melupakan kita adalah Allah. Jadi kita kata Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Kalau tanya saya siapa yang mana betul, nasina ke nusina ke? Yang betulnya nusina. Sebab Allah sebut dalam Quran, sanukri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, engkau takkan lupa, kan? Kau takkan lupa illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki engkau lupa. Jadi kita lupa ni sebab Allah juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hakikatnya memang Allah yang kita lupa ni, hakikatnya Allah yang berkehendak. Tapi kita minta awal-awal, ya Allah, kalau jangan jadikan aku yang lupalah. Jangan jadikan aku lupa. Jadi tu Allahumma zakirna, ingatkan aku mimma nusina, daripada apa yang telah dilupakan kepadaku. Okey. Lepas tu seterusnya. Dia kalau tak doa lupa sambungan dia. Limna min huma jahilna. Okey. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna, dan ajarkanlah kepada kami. Ajarkanlah kepada kami mimma jahilna, apa yang kami tak tahu tentang Al-Quran. Kita bukan tak tahu baca je. Tahu baca senang je, kita belajar, bolehlah baca sekejap lagi kan. Tapi yang kita nak minta Allah ajar kita, apa yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran. Itu yang kita nak tu. Apa yang Allah nak sampaikan melalui Al-Quran tu. Itu yang kita minta, ajarkan aku ya Allah, apa yang wa'allimna mimma jahilna, apa yang aku tak tahu tentang Al-Quran. Okay. Kemudian Allahumma alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu. Ini yang penting ni. Yang penting, ya Allah, rezekikanlah kepada aku, anugerahkanlah kepada aku tilawatahu, pembacaannya. Okey, tilawah dengan qiraah apa beza dia? Kalau qiraah sekali baca je. Tapi kalau tilawah ni bersambung-sambung. Besok baca lagi, lusa baca lagi, tulat baca lagi, dia tak putus. Habis Ustaz, yang majlis tilawatul Quran yang tiap-tiap tahun pertandingan musabaqah Al-Quran tu, itu tak sesuai dengan perkataan tilawah. Sebab tilawah ni dia kena baca sambung-sambung. Ni habis baca, besok tak tahu baca lagi tak. Kan, dia kena sambung tilawah. Tilawah ni perbacaan yang bersambung. Sebab asal kalimahnya adalah tala yaslu tilawatan. Tala ni orang panggil tali. Tali kan panjang sambung-sambung. Kan? Orang Melayu panggil tali. Okay, jadi tilawah ni maksudnya kita minta ya Allah, rezekikanlah pada aku untuk bacanya bersambung-sambung. Jangan hari ni baca, besok tak baca. Kena sambung-sambung. Tilawatahu ana al-laili, sama ada pada waktu malam, wa atrafan nahar, sampai ujung siang. Atrafan ni ujung siang. Jadi kita minta Allah sambung-sambungkan aku ni boleh baca Quran daripada malam sampailah ujung siang. Jadi sepanjang hari lah kan. Okay. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan Al-Quran ni sebagai hujah. Hujah kepada kami. Maksudnya nanti kalau kita nak berhujah dengan Allah, Al-Quran tu akan jadi hujah kita. Jadi kita kata kita baca Quran banyak, kita dah beriman pada Al-Quran tu jadi hujah. Bukan hujjatun alaina. Bukan Al-Quran pula dakwa kita. Hujjatun alaina ni maksudnya kita tak nak ya Allah Quran tu yang dakwa kita pula. Dia baca aku ya Allah tapi dia tak amal pun apa yang ada dalam Quran. Dia baca aku ya Allah tapi dia pun sendiri tak faham Al-Quran. Itu maksudnya hujjatun alaina. Kita nak hujjatun lana. Kita jadi hujah Al-Quran tu. Ya Allah, aku baca Quran, aku beramal Al-Quran. Kita nak tu. Kita tak nak Al-Quran dakwa kita. Itu yang ayat tu lah. Okay. Allahumma salli. Mana tadi kita bincang tadi? Waja'anhu lana hujjatan. Kan? Tu Ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan yang Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Itulah doa tu insyaAllah. Jadi kalau kita tahu satu dalam doa tu kita minta kasih kita dengan Al-Quran. Ya Allah, sayang aku dengan Al-Quran. Kemudian ingatkan aku apa yang aku lupa. Kemudian
kemudian kita ajarkan aku yang aku tak tahu, lepas tu minta doa, ya Allah, untuk aku baca dia sepanjang malam dan siang, kan. Kemudian ya Allah, jadikanlah nanti ke akhirat dia jadi hujah kepada kita, bukan hujah atas kita. Tu doa dalam Allahumma salli ala sayyidina wa, doa dalam doa khatam Al-Quran tu. Doa khatam Al-Quran. Okey. Okay, Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jom. Kita tutup dengan sama-sama kita baca doa yang tadi kita dah maknakan. Sekarang ni 10.30, 1 jam setengah kita dah bersiaran. Tak perasan kan? 1 jam setengah, pahalanya macam baca 3 juzuk Quran kan? Kita bincang minggu lepas kan? Jadi pahala kita banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang penting ikhlas, istiqamah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Al-Quran. Jom. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آية الليل وآخرة النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita batuk-batuk. Okey, insyaAllah kita jumpa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. See you Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Main dah. Okay, Ustaz. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.